Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan ucapan menjunjung kasih titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong dalam merasmikan penggal ketiga Parlimen ke-15. Dan saya mengambil kesempatan ini mewakili seluruh rakyat di Rantau Panjang dan seluruh rakyat keseluruhannya untuk merafakkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah di atas pelantikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Sultan Ibrahim sebagai Yang Dipertua Agong yang ke-17 dan juga Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia yang telah bertahta untuk mentadbir negara. Jadi kita juga mengucapkan menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Azizah Aminah Maimunah yang telah memayungi negara sebelum ini sehingga 30 hari bulan Januari yang lalu. Tuan Yang Dipertua, kezaliman Zionis Israel terhadap rakyat Palestin amat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Wanita, kanak-kanak kecil dan orang tua, anak-anak muda dibunuh sesuka hati dan lebih daripada 30,000 mati terbunuh dan lebih daripada 70,000 yang cedera. Jadi oleh itu saya ingin penjelasan daripada pihak kerajaan, apakah tindakan kerajaan terkini untuk memastikan tindakan yang serius untuk memberi tekanan yang berterusan kepada Israel di peringkat antarabangsa serta menambah lebih banyakkan bantuan-bantuan membantu rakyat Palestin yang sangat memerlukan dalam berdepan dengan peperangan di sana. Dan saya mengucapkan tahniah kepada ibu bapa di Malaysia yang turut sama-sama untuk memboikot keluar hasil-hasil produk Israel yang sehingga boleh memberi kesan tekanan kepada mereka. Dan saya harap perkara ini terus mendapat kerjasama. Dan saya kagumi keberanian seorang anggota tentera Amerika Syarikat yang sanggup membakar diri di luar kedutaan Israel di Washington. Dia sebagai membantah perang terhadap Gaza dan membunuh anak-anak kecil dan wanita yang tidak berdosa. Ini adalah satu kekejaman yang sepatutnya membuka mata setiap pemimpin besar kuasa dunia. Itu yang Dipertua. Seluruh rakyat hari ini merintih tentang kesempitan hidup. Kos hidup yang semakin meningkat. Harga barang asas beras, ayam, ikan, telur dan semakin mahal. Ditambah lagi kerajaan pada hujung bulan ini akan menaikkan cukai SST daripada 6% kepada 8%. Dan kesannya akan lebih mencekam rakyat. Dan apabila subsidi dihapuskan, cukai dinaikkan, sudah tentu kita akan terasa bagaimana rakyat-rakyat di bawah yang miskin akan terasa betapa beratnya kehidupan ini, dan tambah pula dengan penurunan lira ringgit dan yang memberi kesan yang sangat besar terutama penduduk-penduduk di sempadan yang bergantung kepada banyak barangan import. Jadi saya ingin penjelasan apakah hala tuju ekonomi ataupun master plan dalam pemulihan ekonomi negara, dan apakah agenda untuk merangsang ekonomi sama ada jangka pendek dan jangka panjang, dan apakah usaha yang telah dibuat untuk membantu terutama golongan B40 yang akan berdepan terutama musim sesi persekolahan yang akan dibuka dan akan berdepan dengan bulan Ramadan dan musim perayaan tak lama lagi. Apakah polisi yang telah diguna pakai oleh kerajaan untuk mendepani isu ekonomi penurunan nilai ringgit ini, dan apakah kerajaan hari ini berusaha untuk memastikan bagaimana golongan-golongan yang memerlukan ini tidak terus tertekan, dan kita mengharapkan kerajaan jangan mengikut telunjuk IMF dalam menangani masalah ekonomi negara, dan bagaimana rakyat ingin hidup dengan sejahtera kalau dalam keadaan tekanan hidup yang begini berat. Saya ingin menyentuh Tuan Yang Bertua bagaimana keadaan kesan kejatuhan nilai ringgit kepada rakyat. Nilai ringgit telah mencecah paras terendah RM4.80 berbanding dengan dolar Amerika yang hampir menyalai paras terburuk ketika berlakunya krisis ekonomi 1997-1998, dan menteri yang sama yang memegang jawatan Menteri Kewangan dalam negara kita. Bahkan beberapa minggu yang lalu ringgit juga mencatat rekod terburuk berbanding dengan dolar Singapura dalam tempoh 56 tahun, iaitu kadar 3.55 iaitu berbanding dengan $1 dolar
Singapura. Kejatuhan nilai ringgit ini satu yang sangat serius kerana dia akan menjadi mangsanya adalah negara dan rakyat. Harga barangan import khususnya yang berkaitan dengan makanan terutamanya akan melambung tinggi. Apakah yang kerajaan telah buat? Kejatuhan nilai ringgit ini boleh menyebabkan ketidakpastian ekonomi di kalangan rakyat, mengakibatkan ketidakstabilan pekerjaan dan pendapatan terutama keluarga. Dan ini tidak dapat jika ini tidak dapat diselesaikan, dia akan memberi tekanan yang besar kepada keluarga terutama yang memerlukan kewangan tambahan dan terutama golongan ibu tunggal dan golongan BIM 40. Tekanan kewangan ini menyebabkan kesan yang sangat besar, boleh membawa kepada konflik dalam keluarga, keruntuhan institusi keluarga, penceraian, kesan psikologi yang sangat besar dan boleh membawa kepada masalah kepada generasi akan datang. Jadi ini adalah satu yang kesan yang berantai. Saya ingin penjelasan apakah usaha yang telah dibuat oleh kerajaan pada hari ini. Saya ingin penjelasan juga iaitu berkaitan dengan isu pemulihan ekonomi bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya ingin penjelasan kepada kerajaan apakah mendapat penjelasan terutama projek-projek mega yang bakal dilaksanakan oleh kerajaan supaya tidak membebankan rakyat, termasuk projek SR daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Sejauh mana projek ini tidak memberi kesan jangka panjang kepada rakyat, dan saya ingin penjelasan supaya perkara ini tidak menjadi beban kepada generasi akan datang. Saya mengambil kesempatan ini Tuan Di-Pertua mengucapkan tahniah kepada APPGM SDG yang telah menjalankan kajian pemetaan terhadap isu-isu rakyat di 85 kawasan parlimen pada tahun 2023 dan insya-Allah disambung pada tahun 2024 pada 30 lagi kawasan parlimen. Terlalu banyak isu, ratusan isu yang kita dapat temui, dan hasil apakah usaha yang akan dibuat terhadap penyelesaian isu-isu ini supaya dapat membantu memulihkan negara kita terutama dalam mewujudkan pembangunan yang lestari. Jadi saya ingin perkara ini dapat diteliti oleh semua agensi-agensi kerajaan supaya perkara ini diambil kira. Sejauh mana kajian-kajian yang telah dibuat diambil kira oleh semua agensi-agensi yang bertanggungjawab supaya perkara ini memberi impak yang positif kepada negara. Apa erti kita buat kajian tapi kajian itu hanya tinggal kajian dalam fail dan buku. Jadi begitu juga saya ingin tahu apakah usaha yang telah dibuat oleh kerajaan untuk memastikan penyelesaian terhadap semua isu-isu daripada kajian-kajian yang telah dibuat. Dan saya ingin tahu juga apakah usaha untuk menghapuskan masalah birokrasi yang menyebabkan perkara dan matlamat ini tidak dapat diselesaikan. Dan saya kira perkara ini juga adalah isu besar sebab apa yang kita dapati sebagai salah seorang jawatankuasa APPGM SDG, kita dapati di antara isu besar adalah isu kemiskinan dan isu kebajikan. Jadi saya ingin tahu perkara ini sejauh mana diberi perhatian oleh kerajaan. Sepatutnya peruntukan kepada ahli-ahli parlimen tak sepatutnya dinafikan, apalagi bila berdepan dengan musim bencana, apalagi berdepan dengan musim buka sekolahan, dan juga kita berdepan juga dengan musim perayaan. Jadi sepatutnya inilah ruang dan masa untuk sama-sama kita berganding bahu, tidak ada diskriminasi kepada mana pihak. Jadi saya ingin tahu sejauh mana tindakan yang telah diambil oleh agensi yang berkaitan. Begitu juga saya ingin penjelasan tentang berkaitan dengan masalah kesan kenaikan harga barang, yang mana kita lihat kenaikan harga barang keperluan asas seperti beras, minyak masak, gula yang telah menyumbang kepada peningkatan kos, dalam tempoh 5 tahun yang lalu kenaikan harga beras adalah sebanyak 15% dan gula 10%, dan menurut data terkini golongan berpendapatan rendah menghabiskan sehingga 60% daripada pendapatan bulanan mereka hanya untuk keperluan asas. Begitu juga tentang keperluan isu perumahan rakyat yang mana didapati hanya 36% daripada unit perumahan yang baru dilancarkan yang berharga kurang
kurang daripada 300,000 dan hanya lebih kurang, dan kita kalau melihat menurut angka daripada Bank Negara Malaysia, lebih daripada 76% isi rumah di Malaysia yang berpendapatan kurang daripada 8,000 sebulan, dan mereka hanya mampu memiliki rumah kurang daripada 300,000, dan ini mempunyai kesan jangka panjang. Sehingga menyentuh juga berkenaan dengan lambakan graduan asing dalam sektor pekerjaan. Kita dapati bagaimana menurut Jabatan Tenaga Kerja Malaysia, jumlah graduan asing yang bekerja di Malaysia meningkat sebanyak 15% setiap tahun, dan yang paling kita bimbang ialah memberi impak yang besar dan terutama saingan terhadap graduan tempatan. Apalagi baru ini kita dapati bagaimana pihak kerajaan bercadang untuk memasukkan graduan asing bekerja di sektor-sektor yang berteknologi tinggi dalam negara. Jadi saya ingin tahu apakah sebenarnya justifikasi daripada perancangan kerajaan ini. Apakah usaha kerajaan untuk memastikan supaya graduan kita yang ratusan ribu, puluhan ribu lagi yang belum dapat pekerjaan, supaya mereka mendapat tempat yang sewajarnya, dan sejauh mana perkara ini diberi perhatian oleh kerajaan. Begitu juga tekanan yang dihadapi oleh keluarga hari ini, iaitu kos perubatan yang mahal, yang mana kos rawatan terutama melibatkan hospital swasta yang meningkat sebanyak 12% setiap tahun, dan ini menunjukkan ini memberi kesan yang sangat besar. Dan apa lagi yang membimbangkan kita, data menunjukkan lebih daripada 30% penduduk Malaysia mengalami masalah kesihatan mental dalam keadaan berdepan dengan situasi yang ada. Jadi begitu juga dengan kenaikan harga ubat dijangka antara 5 hingga 10% tak lama lagi. Jadi apa usaha kerajaan kalau harga ayam mahal, beras mahal, kos perubatan mahal, ringgit rendah, dan semua kos hidup meningkat, apalagi elektrik akan naik, air akan naik, cukai pula akan naik. Apa nak jadi pada negara Malaysia? Di mana janji kerajaan dulu untuk membela negara rakyat? Mana laungan reformasi untuk memperkasakan negara? Jadi inilah yang paling kita kesal. Dan yang paling kita kesal satu lagi ialah bagaimana cadangan kerajaan untuk masukkan pencen penjawat awam. Kajiannya memberi kesan yang sangat besar, terutama kepada lebih 70% generasi muda. Dan bagaimana kita dapati kesannya dari segi sosioekonomi, penurunan kuasa beli terutama yang dijangka, iaitu di mana dalam tempoh 10 tahun selepas penswastaan, di mana kesannya 15 hingga 20% akan menurun. Kitaran ekonomi negara akan menyusut, dan begitu juga tentang pertumbuhan ekonomi akan menurun. Dan kesan psikologi di mana ketidakpastian pekerjaan menyebabkan 50% penjawat awam beralih ke sektor swasta dalam tempoh 5 tahun, dan kesan kesihatan mental terjejas. Lebih daripada 60% penjawat awam mempunyai dilaporkan menurun motivasi dan peningkatan jati diri mereka. Dan kesannya ialah begitu juga terhadap komuniti dan ekosistem, kehilangan pekerja mahir dalam sektor awam. Sebanyak 40% penjawat awam mahir dalam bidang kesihatan, pendidikan, keselamatan mungkin berpindah ke sektor swasta. Dan kestabilan operasi dalam sektor kritikal terjejas. Penurunan sebanyak 25% dalam kecekapan operasi sektor kesihatan pendidikan dalam tempoh 3 tahun selepas pemansuhan pencen. Jadi saya mengharapkan supaya kerajaan menilai balik dasar-dasar yang akan dilaksanakan, dan saya mohon kepimpinan kerajaan pada hari ini turun padang, melihat rakyat di bawah. Jangan berteori di bilik aircon. Ada yang menangis, bahkan ada yang bunuh diri. Ada yang merintih kerana mereka sangat terbeban dengan kos hidup rakyat. Hentikan kezaliman terhadap pembangkang. Apabila kita menjaga rakyat, kita yakin dan kita percaya pasti Allah akan memberi keberkatan kepada kita dan ekonomi kita meningkat. Jadi itu saya menyeru kepada semua kepimpinan kerajaan supaya sama-sama kita melihat realiti kehidupan, beban yang dihadapi oleh rakyat, dan hendaklah bersungguh-sungguh dengan keikhlasan untuk sama-sama membantu, bukan melepas dendam kepada pembangkang. Terima kasih Tuan Dipertua.